Husna nak share PDF. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman yuqarribuna ilaika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa hadina siratakal mustaqim. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'u min qalbin la yakhsha'u min nafsin la tashba'u min da'watin la yusma'. Allahumma ya mu'allima Adam 'allimna wa ya mufahhima Sulaiman fahhimna amin. Amma ba'. Jadi kita akan sambung pengajian kita untuk hadis 40 karangan Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. InsyaAllah malam ni adalah kita akan masuk pada hadis pertama ni. Kita akan habiskan hadis pertama dan akan habiskan juga insyaAllah hadis kedua. Dan malam ini ialah majlis ketiga lah, okay, ataupun halaqah ketiga untuk siri huraian kita ni. Jadi kita berhenti pada sabda Nabi SAW, masih lagi dalam hadis pertama. Kata Nabi SAW, innamal a'malu bin niyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Yang itu kita telah huraikan dah, iaitu sesungguhnya amal perbuatan itu disertai niat dan setiap orang mendapat balasan amal sesuai dengan niatnya. Itu yang kita dah bahas. Yang kita nak masuk malam ni, faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Barang siapa yang berhijrah hanya kerana Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya itu menuju Allah dan Rasulnya. Barang siapa yang hijrah kerana dunia yang ia harapkan atau kerana wanita yang ia ingin nikahi, maka hijrahnya itu menuju apa yang ia inginkan. Apa yang dia inginkan. Jadi pada bahagian kedua hadis ni, Nabi SAW memberitahu kepada kita tentang fadilat berhijrah. Okey. Dan hijrah ini kita ada dua maksud lah. Satu, hijrah dengan maksud khusus, iaitu berpindah daripada negara kufur kepada negara Islam. Okay, berpindah daripada negara kufur yang menghalang dari tertegaknya syiar Islam pada negara tersebut, yang menghalang daripada kita menegakkan syiar Islam pada negara tersebut, kepada negara Islam, kepada negara yang membolehkan kita untuk menzahirkan syiar agama Islam. Pergi solat, ada solat hari raya, ada solat Jumaat, okay, ada takbir raya bunyi. Takbir raya tu kuat, okay? Masjid pun kuat bunyinya. Itu maksud syiar. Kemudian kita ada maksud yang umum untuk hijrah, iaitu menghijrah daripada dosa. Okay, seperti mana yang Nabi SAW sebut dalam hadis Sahih Muslim, al-muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Orang yang muhajir, yang berhijrah itu ialah dia berhijrah daripada apa yang Allah larang. Okay, ada makna umum dan makna khusus. Jadi dalam menyatakan fadilat hijrah ini, Nabi SAW menyebut siapa yang melakukan hijrah untuk Allah dan Rasulnya. Okay. Jika hijrah itu dilakukan kerana Allah dan Rasulnya, maka hijrah itu adalah untuk Allah, maka dia akan dapat Allah dan Rasulnya. Maksudnya apa? Dia akan dapat pahala yang sangat besar lah, akan mendapat pahala yang sangat besar, akan dapat keredaan Allah dan sebagainya. Okey, adapun siapa yang melakukan hijrah kerana urusan dunia yang dia nak ataupun perempuan yang dia mahu kahwini, maka kata Nabi SAW, okey, hijrah dia tu adalah setakat apa yang dia nakkan tadi daripada urusan dunia tu.
Jadi kalau kita tengok dari sudut susunan hadis ini sendiri, bila kita tengok part pertama Nabi SAW sebut faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulih fa hijratuhu ila Allahi wa rasulih. Nabi ulang perkataan Allah wa rasulih itu. Siapa yang berhijrah kerana Allah dan Rasulnya, dia akan dapat, maka hijrahnya itu akan dapat seperti mana yang dia niatkan, iaitu untuk Allah dan Rasulnya. Tapi siapa yang hijrah kerana dunia yang dia kehendaki atau wanita yang dia mahu kahwini, maka dia akan dapat apa yang dia nak. Nabi tak ulang pun. Nabi SAW tak kata pun fahijratuhu ila dunya au imra'atin fahijratuhu ila ad-dunya allati aradaha, contoh. Maka hijrahnya itu dapatlah dunia yang dia kehendaki, dapatlah wanita yang dia ingin kahwini. Nabi tak sebut pun sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi hanya berpada dengan menyebut fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Maka hijrah dia dapat setakat apa yang diniatkanlah. Okey, maka hijrahnya dapat setakat apa yang diniatkan. Jadi kata para ulama, yang ni adalah isyarat daripada Nabi SAW untuk mengatakan bahawa orang kalau dia niat macam tu, niatnya rendah. Fadilatnya bukan tak setinggi, bahkan jauh rendah daripada orang yang niat hijrahnya kerana Allah dan Rasulnya. Kerana pentingnya niat hijrah untuk Allah dan Rasulnya itu sampai Nabi SAW ulang perkataan tersebut. Faman kanat hijratu ila Allahi wa rasulih fajratu ila Allahi wa rasulih. Diulang kerana ia penting dan kerana ia besar, kerana ia agung. Tapi kerana kalau semata-mata untuk dunia ataupun wanita yang diingin kahwini, maka itu adalah perkara yang lekeh, maka Nabi SAW tak ulang pun. Fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Nabi SAW tak ulang pun. Nabi SAW hanya berpada, maka hijrahnya itu untuk setakat apa yang dia niatkan. Setakat apa yang dilakukan hijrah dituntutnya. Seolah perkara tersebut macam lekeh. Itu adalah satu gaya bahasa yang Nabi SAW gunalah. Dan biasanya bila membahaskan bahagian ni dalam hadis ni, bahagian yang akhir dalam hadis ni, ramai orang akan menyebut kisah dia panggil Muhajir Ummu Qais. Muhajir Ummi Qais. Okey. Di mana di sana dinyatakan bahawa ada riwayat, okey, bahawa sebab kenapa Nabi SAW sebut hadis innamal a'malu binniyat ini adalah kerana salah seorang sahabat Nabi ini dia melakukan hijrah ke Madinah, okey, atas dasar nak kahwin dengan seorang wanita yang bernama Ummu Qais. Jadi bila Nabi SAW tahu akan perkara tersebut, Nabi SAW pun ungkapkanlah hadis ini. Jadi kisah Muhajir Ummu Qais itu dinyatakan sebagai sabab wurud bagi hadis ni. Sabab wurud ni macam sabab nuzul lah tapi untuk hadis. Iaitu kenapa, apa konteks ataupun sebab di sebalik kenapa hadis ini Nabi SAW sebut, maka konteks dan sebabnya adalah kisah Muhajir Ummu Qais tadi. Okay. Di mana sahabat ni, seorang ni, dia nak hijrah ke Madinah bukan macam sahabat-sahabat lain. Kerana nak selamatkan agama ke, selamatkan diri mereka ke, okay, daripada ditindas kerana memeluk agama Islam. Tapi semata-mata untuk kerana nak mengahwini seorang wanita yang bernama Ummu Qais. Cuma riwayat ini wallahu ta'ala alam, menurut pendapat yang dinyatakan oleh Imam Ibn Rajab, okay, dan juga Al-Imam Ibn Hajar, ianya tak ada kena-mengena dengan hadis innamal a'malu binniyat. Mengaitkan kisah tadi itu sebagai sabab wurud tidak sahih ataupun tidak tepat. Okey, tidak sahih ataupun tidak tepat. Itu Ibn Rajab ada bincang dalam syarah beliau bagi hadis 40 lah, Jami'ul Ulum wal Hikam. Okey, jadi menurut Imam Ibn Rajab, riwayat tersebut tak ada kena-mengena dengan konteks hadis yang kita nak bincang, innamal a'malu binniyat. Walaupun ramai ulama kaitkan, tapi menurut Imam Ibn Rajab ianya tidak sahih. Okey. Dan Al-Imam Ibn Rajab, ulama hadis yang masyhur lah, ulama hadis yang sangat alim dan menguasai perbahasan ilmu hadis yang detail-detail, terutamanya ilmu dipanggil ilmu ilal al-hadis, kecacatan hadis. Okay, jadi bila Al-Imam Ibn Rajab menilai suatu itu sebagai tak sahih, penilaian beliau ni masya-Allah kuat. Okay. Jadi tak tepat untuk kita katakan sebab wurud bagi hadis innamal a'malu binniyat ni kerana peristiwa Muhajir Ummu Qais, tak tepat. Okey. Bahkan
ulama juga menimbulkan persoalan ataupun dipanggil iskal lah persoalan, iaitu adakah semata-mata kalau kita terima riwayat Ummu Qais itu sebagai sahih, okey, adakah semata-mata Muhajir Ummu Qais itu tadi, sahabat yang nak berhijrah ke Madinah semata-mata untuk kahwin itu tadi, adakah semata-mata dia musafir ataupun hijrah ke satu tempat untuk kahwin itu maka dia layak untuk dicela? Kan kalau kita fikir semula, adakah seseorang tu kalau dia semata pergi satu tempat, dia musafir ataupun dia hijrah, okey, pergi satu tempat untuk dia kahwin dengan seorang wanita, ataupun dia hijrah ataupun dia musafir ke satu tempat yang jauh untuk untuk buka bisnes ataupun ada peluang bisnes yang bagus. Okey, kalau tuan-tuan dan puan-puan fikir, benda tu adakah Islam cela? Adakah Islam mencela semata-mata perbuatan kita pergi musafir jauh untuk cari peluang bisnes yang bagus? Kita musafir jauh mungkin untuk mengahwini seorang wanita. Yang mana tahu kalau dia kahwini seorang wanita yang contohnya solehah atau muslimah, tu lagi bagus untuk dia kahwin. Contoh kan. Jadi adakah semata-mata perbuatan berpindah ataupun musafir jauh untuk mengahwini wanita ataupun kerana dunia macam bisnes itu dicela oleh Islam? Jawapannya tidak. Dan yang ni ramai orang silap faham dalam hadis ni. Mereka ingat bila Nabi SAW kata waman kanat hijratul lidunya yusibuha aw imraati yankihuha ni, seolah nak mengatakan Islam larang tiba-tiba kalau untuk kita ni semata-mata musafir. Contoh kita pergi musafir ke negara Mesir contoh sebab kita rasa ada business opportunity lagi bagus kat Mesir. Seolah macam Islam larang perkara tersebut. Sebenarnya tidak. Itu kefahaman yang salah. Sebab hadis ini sebenarnya bukan nak mencela itu sahaja, bukan mencela perbuatan itu semata-mata. Tapi kata para ulama hadis yang lain adalah kerana konteks celaan itu adalah dia menzahirkan dia hijrah ke Madinah itu kerana untuk Allah dan Rasulnya, tetapi dia ibtan, disembunyikan dalam hati dia sebab lain. Itu yang dicela. Dia zahirkan diri dia, bila dia hijrah, bila seorang tu berhijrah daripada Mekah ke Madinah contohnya, dia zahirkan diri dia dengan macam dia pergi hijrah dengan para muhajirin yang lain, para sahabat-sahabat yang lain. Dengan secara zahirnya nampak macam untuk selamatkan agama, atas dasar nak selamatkan Islam, atas dasar nak sebarkan Islam. Tapi yang dia simpan dalam hati dia adalah perkara lain. Itu yang dicela, iaitu menzahirkan perkara yang lain daripada apa yang ada dalam hati. Itu yang dicela. Jadi sebab itulah ulama kita faham bukan semata-mata orang tu hijrah ke satu tempat kerana nak buka bisnes yang lagi bagus tiba-tiba itu salah. Hijrah ke satu tempat kerana nak kahwini wanita contohnya lebih solehah dengan muslimah itu salah. Tak salah lah. Yang salah itu macam yang saya sebutkan tadi ialah dia ibtan. Dia menyembunyikan. Dia menyembunyikan niat yang berbeza daripada apa dizahirkan. Itu yang dicela. Dia menyembunyikan niat yang bersalahan dengan niat yang dia zahirkan. Kononnya dia kata kat kawan dia, aku nak pergi hijrah dengan korang ni untuk selamatkan agama lah. Tapi dalam hati disimpan benda lain. Yang tu dicela. Okay. Jadi tuan-tuan dan puan-puan kena faham betul-betul. Hadis ni sebenarnya nak terangkan mana yang dicela. Okay. Jangan kita silap faham. Sebab ramai orang biasanya anda tengok bila mereka hurai hadis ni, mereka salah faham. So mereka akan dapat satu konsep yang salah lah. Seolah Islam ni melarang. Hatta untuk orang tu berpindah ataupun hijrah ke negara lain untuk dapat prospek bisnes yang bagus contohnya kan. So itu kefahaman yang salah. Jadi penutup untuk huraian hadis pertama ini, kita ada satu perbahasan yang menarik yang disebutkan para ulama hadis kita yang huraikan di 40 ni. Isu bagaimana kalau amalan itu dimasuki riak. Okey. Apa nak jadi kan bila amalan itu dimasuki riak. Okey. Jadi dekat sini kita ada beberapa darjat untuk suatu amalan. Kita ada beberapa darjat untuk suatu amalan. Darjat pertama ialah seorang itu melakukan satu amalan, ibadah yang memang diniatkan semata-mata untuk selain Allah. Itu dia. Dia masuk masjid, dia nak solat sunat dalam masjid tu, awal-awal lagi dia niat tak lain dan tidak bukan hanya untuk impress orang lain tengok dia solat. Contoh.
Tidak lain dan tidak bukan hanya untuk menarik perhatian orang lain yang dia solat banyak, contoh. Okey, maksudnya al-ba'is alal amal. Maksudnya motivasi pendorong dia untuk dilakukan amal tu adalah semata-mata selain daripada Allah. Tu dia. So yang ni dianggap syirik dalam ibadah. Memang ibadah itu tak diterima. Tak diterima sama sekali. Dia masuk dalam masjid, dia niatkan solat dia tu, aku solat ni semata-mata aku nak impress orang. Memang tak dapat apa langsung. Tak dapat apa langsung. Itu syirik dalam ibadah. Itu syirik yang paling tinggi. Bahkan boleh membawa kepada kekufuran. Kerana dia sarful ibadah ila ghairillah. Ya, okey. Itu boleh membawa kepada kekufuran. Yang kedua adalah bila dia lakukan ibadah tu, awal-awalnya dia niatkan bergandengan. Dia niatkan bergandengan, dia pairkan niat dia. Contohnya dia kata, aku solat ni untuk Allah, pada masa sama nak dapat juga habuan dunia lah. Aku solat ni untuk Allah, pada masa sama alang-alang tu bolehlah impress kawan-kawan aku. Aku solat ni untuk Allah, pada masa sama bolehlah impress bos aku, contoh. Bos aku tengok aku ni pekerja yang kaki ibadah ke apa, dia naikkan pangkat, contoh kan. So waktu tu dia pair kan. Ni syirik lah, syirik pair kan. So yang ni pun tak diterima. Yang awal tadi tu boleh membawa kepada kekufuran terus. Sebab yang tu dia panggil sarful ibadah ila ghairillah. Memang dia buat solat tak fikir langsung tentang Allah, untuk manusia je. Yang kedua ni, dia gabungkan, dia pair kan. Aku buat umrah ataupun aku buat haji. Aku buat haji kerana Islam suruh buat haji lah. Pada masa sama aku nak orang panggil aku, bagi title haji kat aku. Aku balik Malaysia, aku ada title haji, bisnes lagi senang. Aku balik Malaysia, aku ada title haji, orang lagi percaya dekat aku untuk buat bisnes. Contoh. So waktu tu dah gabung lah kan. Yang tu pun tak diterima. Tak diterima amal ibadah dia. Tak dapat pahala. Okay, faham Yang ketiga adalah kes orang ni niat kerana Allah elok dah. Niat kerana Allah elok dah untuk ibadah tu. Tiba-tiba datang time dia tengah solat, contohnya tengah solat kan, datang khawatir, datang lintasan hati, lintasan fikiran dia, lintasan je macam kan baguslah kalau ada orang duk tengok aku solat ni. Kan baguslah kalau ada orang duk tengok aku sempurnakan rokok aku ni. Contoh macam tu. Tapi dia lintasan datang sekejap je. Dia mai, dia pergi balik. Dia mai mesti dia hilang. Dia mai sekejap, kita pun buang dia. Faham Dia mai sekejap, kita buang dia. Mai lah sekejap lintasan tu kata, kan baguslah kalau orang duk tengok aku sujud elok ni sangat ni. Lepas tu kita pun buang dia. Tak elok ni fikir macam tu. Kita pun lupakan. Itu dipanggil khawatir. Khawatir ni tak bagi kesan. InsyaAllah dia tak bagi kesan apa-apa pada ibadah tu. Sebab kita tolak dia cepat-cepat. Okay. Yang ulama bahas adalah sekarang ni khawatir yang datang, lintasan fikiran, lintasan hati yang datang and then dia stay. Okay, ini yang ulama panggil lintasan hati yang and then dia ada unsur istirsal. Dia stay sekali dengan kita untuk tempoh dalam ibadah tu. Okay. Mana contoh dia, anda nak baca teks ada dalam syarah ni Dia khawatir tu ada unsur istirsal lah, maksudnya dia stay untuk orang tu, dia stay pada ibadah orang tu. Contohnya pada rakaat kedua datang, dia tengah solat, pada rakaat kedua datang, kan bagus kalau orang tengok aku solat elok ni. Kalau orang tengok aku solat dengan penuh menghayati solat itu, dengan melaksanakan sunnah-sunnahnya ni, dan lintasan tu stay sampai habis rakaat kedua, masuk rakaat ketiga ada, masuk rakaat keempat ada. Okey. Yang ni ada perincian. Okey, ada perincian. Kalau amalan ibadah tu, amalan ibadah yang bersambung daripada awal sehingga akhirnya, dia amal ibadah yang kita cakap connected daripada awal sampai akhir ibadah. Contoh dia ulama bagi macam solat. Sebab solat ni awal dengan akhir dia connected. Okay. Kalau satu tak sah dekat mana-mana, yang lain tak sah. Tak sah dekat rakaat pertama, yang lepas-lepas tu pun akan bagi kesan.
Tak sah dekat rakaat kedua, lepas tu pun akan bagi kesan. So solat ni macam tu, amal ibadah yang dia connected lah. So kata para ulama, kalau riak tu datang pada amal ibadah yang macam solat ni, amal ibadah yang juzuk-juzuk dia ni saling connected ni, saling berhubungan ini, maka solat tu tak sah. Solat tu tak diterima, silap, bukan tak sah, tak diterima. Tak diterima tu maksudnya tak mendapat pahala. Allah tak terimalah. Dari sudut hukum ukhrawi dia, hukum batin dia, solat tersebut tak dapat pahala. Allah tak tengok pun macam tu. Hukum duniawi itu cerita lain. Kita akan belajar dalam fiqh lah. Hukum duniawi ni kalau penuhi syarat, okay, tak ada mawanik, tak ada penghalang, ada rukun semua mungkin sah. Tapi kita tengah bincang isu pahala tak pahala. Itu dipanggil hukum ukhrawi ni. So orang yang macam tu tadi datang riak pada rakaat kedua and then riak tu berkekalan sampai habis solat, yang tu tak diterima. Sebab kata para ulama, solat ini amal ibadah yang awal dan akhirnya connected, berhubungan. Okay, anda bacakan teks ni. An yanbaniya akhiruha ala awwaliha. Dia punya awal ibadah tu dan akhirnya saling connected. Kas salah, seperti solat, fa innaha la tuqbal, maka tak diterima. Wa hadha fi hukmil akhirah. Ini pada hukum akhirat lah. Hukum akhirat tu apa? Isu pahala dengan dosa. Bukan isu sah atau tak sah solat. Sah tak sah solat itu isu lain. Itu isu hukumud dunya, okey. Tapi kalau ibadah tu ibadah yang tak ada hubungan di antara juzuk dia, tak connected di antara juzuk dia. Okey, tuan-tuan dan puan-puan mungkin tanya, contoh dia apa? Contohnya sedekah. Okey, contohnya sedekah. Sedekah, kalau kita sedekah contohnya sehari itu kita ada sedekah 2-3 kali. Okey. Katakanlah kita sedekah 3 kali untuk hari tu. Pagi kita sedekah, tengah hari kita sedekah, petang kita sedekah. Sedekah kita yang waktu petang tu yang kita rasa riak. Dan riak tu berkekalan lah, istirsal. Kita tak boleh tolak dia. So kata para ulama, disebabkan sedekah ni ibadah yang tak connected, maka dia tak bagi kesan dekat sedekah-sedekah sebelum tu. Jadi contohnya, kalau dalam sehari dia sedekah 3 kali, pagi, tengah hari, petang. Petang tu yang ada riak, sedekah ada yang pagi dengan tengah hari itu tak terkesan. Anda ulang balik. Sedekah ada yang pagi dengan tengah hari itu tak terkesan. Berbeza dengan solat. Kalau waktu solat ni, hatta riak tu datang pada rakaat ketiga, rakaat keempat pun, and then dia stay sampai habis ibadah, dia akan kesan. Okay, dia akan kesan, dia akan membuatkan kita tak dapat pahala. Tapi sedekah ni tak. Kalau dia sedekah pagi, tengah hari dan petang, tapi riak tu hanya datang sedekah dia yang petang tu je, dia tak bagi kesan. Sedekah dia yang pagi dengan tengah hari tu, insya-Allah dapat pahala. Kata para ulama kita, alla yanbani akhiruha ala awwaliha mithlu as-sadaqah. Okay, contoh ibadah yang tak connected awal dengan akhirnya macam sedekah. Fahadha yubtilu al-juz' alladhi hasala fihi ar-riya' wa ya'tham alayh. Maka yang ni dia akan membatalkan juzuk yang berlaku padanya riak. Macam contoh yang nak bagi tadi, sedekah petang tu lah. Wa yasih ma akhlasa lillah fi. Dan sedekah yang dilakukan ikhlas tu, bahagian yang ikhlas itu, yang tu sah, diterima dan dapat pahala. Wa yu'jaru alaih, dan diberi pahala atasnya. Okay, wa yasihu ma akhlasa lillahi fi wa yu'jaru alaih. Adapun part-part ibadah yang dia ikhlas, yang tu dapat pahala insya-Allah, tak terkesan. Okey. Yang terakhir adalah dia dah habis buat ibadah dah, dia dah habis buat solat, contohnya solat 4 rakaat. Daripada rakaat pertama awal sampai habis dia ikhlas. Okey, dia ikhlas. Okey. Esok harinya ada orang cerita dekat dia and then orang kata, aku nampak engkau solat semalam. Ni lepas dah selesai amalan lah. Okay. Lepas dah selesai amalan, ada orang pun cerita, aku nampak semalam kau solat lah. Okay, dia lepas habis amalan dah, selepas selesai. Dia kata, aku nampak kau solat semalam kemas. Dia pun suka pujian orang terhadap dia. Terhadap dia bagi amalan yang dah pun habis. Ni kata para ulama, dia tak bagi kesan dari sudut amalan tadi tu diterima atau tak diterima. InsyaAllah dah diterima sebab dah selesai. Cuma dia akan dapat dosa pada saat tu kalau dia suka untuk mendapat
pujian dan nak meminta lagi dapat pujian. Mahabbatus sana'in nas waktu tu. So dia akan dapat dosa atau celaan pada waktu tu, waktu yang kawan dia start puji and then dia rasa, ish, aku nak orang lain pun puji ni. Aku dahagakan pujian daripada orang lain pula. Waktu tu dia tercela kat situ. Adapun amal ibadah dia yang settle, insya-Allah tak ada apa. Okay? And then kita ada kes yang sama, dia dah habis buat ibadah, orang datang puji dia, hati dia rasa senang dan suka dengan pujian orang tu, tapi tak adalah dia nak minta lebih-lebih. Yang ni tak tercela. Sebab hadis Nabi SAW, Nabi SAW bagi tahu yang bila seorang mukmin tu habis buat satu ibadah dan orang puji dia lepas habis ibadah tu, Nabi SAW kata itu adalah berita gembira yang didahulukan kepada seorang mukmin. Ajilu bushra lil mu'min. Tilka ajilu bushra lil mu'min. Ajilatu bushra lil mu'min. Itu adalah berita gembira yang didahulukan buat orang beriman. Jadi kalau dia dah habis buat ibadah, tiba-tiba ada orang puji dia, hati dia rasa senang dengan pujian tu, itu tak apa. Tak ada masalah. Sebab memang biasa, manusia ini memang kata para ulama, memang tabiat macam tu. Cuma janganlah lepas dah dapat pujian tu, dia, aku nak orang lain puji. Aku nak orang lagi ramai tahu. Aku nak orang sebarkan tip aku solat contoh. Aku nak orang sebar, viralkan video aku solat. Itu dah jadi mahabbatus sana'in nas. Itu cerita lain. Okay, faham Jadi kalau tuan-tuan dan puan-puan betul-betul fokus, kita akan dapati ada lebih kurang 5 atau 6 jenis tadi. Kan, siapa daripada kalangan tuan-tuan dan puan-puan yang boleh ulang balik itu, masya-Allah, maksudnya dia fokus betul. So saya bagi ulang secara ringkas. Yang pertama, amal ibadah tu memang tak buat kerana Allah pun, kerana semata-mata manusia. Yang ni boleh membawa kepada kekufuran. Okay, kerana dia masuk bawah sarful ibadah ila ghairillah. Yang kedua, amal ibadah tu dia berkongsi niat untuk Allah dan selain Allah. Untuk manusia contohnya, yang tu tak diterima amal ibadah tersebut, tak dapat pahala. Yang ketiga, dia okey, tiba-tiba datang lintasan hati untuk riak and then ditolak cepat-cepat. Ditolak cepat-cepat lintasan hati untuk riak. Yang ni tak ada masalah langsung. InsyaAllah okey. Itu nombor 3. Nombor 4, datang lintasan hati untuk riak, dia tak mampu nak tolak. Lintasan hati untuk riak tu stay je. Stay lintasan hati untuk riak, kehendak untuk riak tu sampai habis ibadah. Yang ni ada tafsir, ada perincian. Tengok solat, amal ibadah tu macam mana. Kalau amal ibadah tu macam solat di mana hujung dan permulaan dan akhirnya saling berkaitan, maka amal ibadah tu tak dapat pahala. Tapi kalau amal ibadah tu tak ada kaitan, contoh macam sedekah. Sedekah kita buat pagi tak ada kena-mengena dengan sedekah kita buat petang ataupun sedekah kita buat malam, maka bahagian yang ada riak tu sahaja tak diterima. Bahagian yang tak ada riak insya-Allah diterima. Dan yang terakhir tadi adalah kes kalau lepas dah habis ibadah. Lepas dah habis ibadah, dia tengok. Kalau orang puji dia, dia rasa senang hati, tapi dia tak ada minta lebih-lebih lepas tu, itu tak apa. Itu macam Nabi SAW Nabi SAW sendiri sebut, itu adalah berita gembira yang didahulukan kepada orang beriman. Tak ada masalah. Yang kedua, kalau dah habis buat ibadah, orang puji dia and then dia nak lagi ramai orang tahu, dia nak orang viralkan video dia ke, mungkin orang sebarkan tip dia solat tu ke, maka yang tu dia akan dapat dosa atau dicela pada bahagian dia nakkan pujian manusia tu, mahabbatus sana'in nas tu. Adapun amal ibadah dia yang dah settle tu, insya-Allah tak bagi kesan. Okey, boleh tuan-tuan dan puan-puan, selesai hadis pertama. Okey. Dan sebenarnya perincian yang anda bawakan tadi itu disebutkan oleh Al-Imam Ibn Rajab dalam Jami' Ulum wal Hikam, dan juga antara ulama yang tafsir dengan baik juga isu tadi itu Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam syarah kitab Tauhid beliau, Al-Qaulul Mufid. Okay? Al-Qaulul Mufid. Okey. Kita nak masuk hadis kedua pula. Okay, kita dah selesai hadis pertama. Kita baca hadis kedua. An Umar radhiyallahu anhu aidan, okay, dari Umar radhiyallahu anhu juga, qala, berkata Sayyidina Umar, bainama nahnu inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dhata yawmin idh tala'a alaina rajulun shadidu bayadhi thiyab shadidu sawadi sya'r la yura alaihi atharu safar wa la ya'rifuhu minna ahad hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi ala fakhidhayhi wa qala ya Muhammad akhbirni 'anil Islam. Faqala Rasulullah SAW, al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqima as-salah wa tu'tiya zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal bait in istata'ta ilaihi sabila. Qala sadaqta. Fa'ajibna lah yas'aluhu wa yusaddiquh.
قال فأخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره قال صدقت قال فأخبرني عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال فأخبرني عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل قال فأخبرني عن أمارتها ataupun dalam sebahagian riwayat an amaratiha jamak قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان ثم انطلق فلبثت مليا ثم قال يا عمر أتدري من السائل قلت الله ورسوله أعلم قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم رواه مسلم. Okay, diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dalam kitab sahih beliau. Jadi hadis yang panjang ini nama glamournya dipanggil hadis Jibril. Okay. Dan sebahagian ulama antaranya Al-Imam Al-Qurtubi dan juga Al-Imam Ibnu Daqiq Al-Ain mereka namakan hadis ni sebagai Ummus Sunnah. Seperti mana kita ada Ummul Quran iaitu surah Al-Fatihah. Al-Fatihah ni orang panggil Al-Fatihah sebagai Ummul Quran, okey. Umpamanya mak kepada kandungan Al-Quran itu. Sebab makna yang ada dalam surah Al-Fatihah ni sangat agung, sangat merangkumi kan. Jadi kata para ulama hadis Jibril ini digelar sebagai Ummus Sunnah. Ummus Sunnah. Okay. Jadi kata Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, suatu ketika kami para sahabat Nabi SAW ni duduk dekat dengan Rasulullah. Bainama nahnu julusun inda Rasulillah. Mana? Ni dia. Bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam zata yaumin. Okey, pada satu hari kami para sahabat ni duduk dekat dengan Rasulullah. Tiba-tiba muncul kepada kami seorang lelaki yang mengenakan pakaian yang sangat putih dan rambutnya hitam. Okey. Yang rambutnya hitam. Kalau dalam hadis tu iz tala'a alaina rajulun shadidu bayadis thiyab shadidu sawadis sya'ar. Tiba-tiba datang kepada kami seorang lelaki yang putih melepak bajunya tapi sangat hitam rambutnya. Tu dia kan. La yura alaihi atharus safar. Tidak kelihatan pada diri dia tu, pada orang tu kesan-kesan dia bermusafir. Tak terlihat padanya tanda-tanda bekas perjalanan. Dan tak ada seorang pun di antara kami yang mengenalnya. Okey. Wala ya'rifuhu minna ahad. Tu dia. Okey, hadis ni cerita kan. Jadi daripada bahagian ini saja, potongan ini daripada hadis Jibril ni kita boleh dapat banyak faedah. Pertama, ini menunjukkan cara para sahabat Nabi SAW mereka menuntut ilmu adalah dengan cara mereka duduk bersama dengan Nabi SAW, menemani Nabi SAW. Dan ini merupakan sunnah para penuntut ilmu dan para ulama' lah. Okey, antara cara kita nak dapat ilmu ni, kita duduk bersama dengan ulama', duduk bersama dengan guru, kita mulazamah guru. Okay, dia pergi mana-mana, dia lepak mana-mana, kita lepak sekali. Dia lepak kat masjid, kita ada sekali kat masjid. Dia lepak dekat kedai buku, kita ada sekali dengan dia kedai buku. Okay. Itu macam mana yang para sahabat ni tengah duduk buat bersama dengan Nabi SAW. Sebab apa? Sebab kita tak tahu pada saat bila yang tiba-tiba seorang guru tu nak bagi tahu atau nak bagi maklumat tambahan, nak bagi faedah ilmu. Kan? Macam tu juga para sahabat Nabi SAW. Bila mereka menemani Nabi SAW, duduk bersama dengan Nabi SAW, okay, tak tahu, mana tahu Nabi SAW nak bagi tahu hadis ke, mana tahu Nabi SAW nak ajar ke. Jadi dengan mulazamah tu, dengan menemani Nabi SAW tu akan datang ilmu. Okay? Akan datang ilmu. Dan ini adalah perkara yang makruf. Perkara yang makruf, hubungan di antara anak murid dan gurunya, dan hubungan yang dipanggil kena ada unsur mulazamah di antara anak murid dengan guru. Okay? Sebab itulah diriwayatkan daripada para ulama' kita, kan, kata Abu Salamah, seorang tabi'in, seorang tabi'in, "Lau rafaqtu bi ibni Abbasin lastakhrajtu minhu ilman kathira." Kalaulah dulu aku duk rafaqtu, aku duk berhimpit. Rafaqtu ni maksudnya duk teman sekali Ibnu Abbas ni, berhimpit dengan dia, mana-mana dia pergi aku pun pergi kan.
lastakhrajtu minhu ilman kathira. Nescaya aku dah dapat ekstrak daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhuma ni banyak ilmu dah. Tu dia. Kalau aku dulu duduk teman Ibn Abbas ni pergi mana-mana, mesti aku dapat banyak ilmu. Itu tanda kepada dipanggil sebagai mulazamah. Jadi apa yang para sahabat Nabi SAW duk buat ni dipanggil mulazamah. Berhimpit tu bukan maksud himpit. Himpit tu maksudnya teman pergi mana-mana. Teman pergi mana-mana ni, ini adalah sunnah untuk belajar. Okey, sunnah untuk belajar. Cuma zaman sekarang ini, bila dah hilang berkat dalam menuntut ilmu, penuntut-penuntut ilmu zaman sekarang, pelajar-pelajar zaman sekarang dah hilang dah benda-benda macam ni. Kalau belajar dengan guru dekat sekolah, belajar dengan pensyarah kat universiti, cukup pertemuan tu kat dalam kelas saja. Luar kelas tak kenal, tak berjumpa, tak ada hubungan. Maka kita jangan heranlah kenapa tak ada berkat ilmu pada akhir zaman ni. Okey, seterusnya kata Sayyidina Umar sedang menceritakan, sedang describe macam mana lelaki yang datang jumpa Nabi SAW ni tiba-tiba ni. Kata Sayyidina Umar, dia ni punya pakaian putih melepak. Rambutnya sangat hitam. Syadidus sawadis sya'ar. Okay. Di mana biasanya orang bila datang dengan pakaian putih melepak cantik ni dan rambut hitam, maksudnya apa? Apa yang Sayyidina Umar nak sampaikan? Sayyidina Umar nak sampaikan bahawa orang tersebut bukan orang daripada luar bandar lah. Bukan orang daripada luar Madinah lah. Okay? Bukan orang Badui ataupun daripada luar Madinah. Maksudnya orang dalam Madinah sendirilah sepatutnya. Okay? Sebab kalau datang daripada luar Madinah, datang daripada tempat yang jauh, pakaian dah tak putih melepak dah. Pakaian akan ada kesan bermusafir. Pakai jubah kan. Kalau musafir kat padang pasir, apa jadi kat jubah tu? Ada warna coklat-coklat, betul tak? Warna coklat-coklat. Rambut pun tak jadi hitam lah. Tak jadi hitam syaridu sawari sya'ar ni hitam legam. Tak jadi hitam legam lah. Rambut kita pun jadi perang-perang kena tanah kan. Sebab musafir kat padang pasir. Okay, dan Madinah pun kalau kita tengok zaman tu, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian, peta Madinah zaman Nabi SAW, bandar Madinah ni kecil je. Bandar Madinah ni taklah besar mana sangat pun. Okay, zaman tu. Boleh tengok peta pada zaman tersebut tak besar sangat. Jadi, bila kata macam tu, bila kata pakaiannya putih, rambutnya hitam, maksudnya datang daripada Madinah lah sepatutnya. Maksudnya orang kampung jugalah, orang Madinah jugalah. Tapi apa kata Sayyidina Umar? La ya'rifuhu minna ahad. Tapi kami ni, duk Madinah lama dah ni, yang duk Madinah yang lama dah, pada sahabat-sahabat yang duk Madinah berketurunan dekat Madinah ni contohnya. Kalau ada yang daripada orang penduduk asal Madinah ni, tak ada siapa duk kenal dia pun. Kan? Kalau datang dengan pakaian macam tu, pakaian yang bukan seorang musafir datang, okay, maksudnya datang daripada orang Madinah sendirilah, tapi orang Madinah pun tak kenal. Pelik. Okay, jadi orang ni terkumpul pada dia dua keajaiban, dua kepelikan. Dia ni bukan daripada orang kampung, bukan daripada Madinah sendiri, dan dia bukan juga daripada orang luar kampung, bukan daripada orang luar bandar, bukan daripada luar Madinah. Jadi mai bermana orang ni? Itu yang menarik tu kan. Sehinggalah Sayyidina Umar kata hatta jalasa ila Nabi SAW. Sehingga dia pun datang duduk kepada Nabi SAW. Fa asnada rukbatayhi ala rukbatayhi. Dia temukan lutut dia dengan lutut Nabi SAW. Okey. Kata para ulama hadis yang mensyarahkan hadis ni, umpamanya dia duduk macam kita nak duduk di antara dua sujud tu. Duduk di antara dua sujud tu. Kalau kita bangun daripada sujud kan, duduk di antara dua sujud tu. Okey. Duduk tu kan, bila duduk macam tu, kita lutut kita macam terkedepan kan. Dia bagi lutut dia yang terkedepan tu bertemu dengan lutut Nabi SAW. Okey. Di mana ini nak menunjukkan adab lah. Menunjukkan adab dalam nak menuntut ilmu. Adab dalam kita nak bertanya dengan orang, kita datang rapat-rapat dengan dia. Okey. Lutut bertemu lutut. Okay, lutut bertemu lutut, nak tunjuk ketinggian adab dan akhlak. Wa wada'a kaffaihi ala fakhidhaihi. Dan dia meletak kedua tapak tangannya atas pahanya. Pahanya ni paha siapa? Ada khilaf di kalangan para ulama, tapi pandangan yang tepatnya wallahu alam paha Nabi SAW. Okay, sebab datang riwayat dalam Sunan
Sunan Nasa'i dan Sunan Abi Daud mengatakan wa wada'a kaffaihi ala fakhidhain Nabi SAW. Okay, ada tasrih, ada datang dalam riwayat lain bahawa tangan itu diletak atas peha Nabi. Maksudnya dia duduk macam duduk antara dua sujud tu, and then dia letak tangan di atas peha Nabi. Okay, macam dia letak tangan atas peha Nabi. Dia tak atas peha dia sendiri, atas peha Nabi. Kenapa buat macam tu? Okay, itu pun para ulama kita hurai juga sebab menjadi adat orang Arab bila mereka ada hajat nak minta tolong dekat orang, mereka akan buat macam tu. Orang Arab, adat mereka, kalau mereka ada hajat nak minta tolong dekat kawan ke, dekat kenalan ke, mereka akan buat macam tu. Mereka akan duduk dan letak tangan dekat peha kawan tu. Ataupun kata para ulama, mereka akan letak barang yang dipakai ke apa dekat peha kawan tu. Contohnya dia ambil kopiah dengan. Dia tak pakai kopiah lah. Dia ambil dia punya shimar ke apa, ke serban itu, imamah itu ke apa ke, and then dia letak dekat peha kawan tu. Sebagai tanda dia perlukan kepada pertolongan ataupun ada jawapan yang dia nak daripada persoalan yang dia nak tanya, contoh. Okay? Itu memang adat orang Arab. Jadi sebab itulah kenapa lelaki ni dia buat macam tu. Okay? Dia letak tangan dia dekat peha Nabi SAW. Kemudian dia kata, wahai Muhammad. Okay, wahai Muhammad ni pun ada kepelikan lah. Sebab dia tak panggil Nabi dengan gelaran wahai Rasulullah, wahai Nabi Allah. Okay? Sebab para sahabat, cara mereka address Nabi, cara mereka panggil Nabi SAW, mereka akan panggil apa? Wahai Rasulullah, wahai Nabi Allah. Kan? Tapi dipanggil dengan nama terus, wahai Muhammad. Tu dia kan. Tapi pelik. Sebab kalau panggil dengan nama terus, maksudnya dia bukan orang yang datang daripada Madinah lah. Tak kenal Nabi lah. Kalau tak kenal Nabi SAW, macam mana dia tahu nama? Macam mana dia tahu nama Nabi SAW sampai dia boleh panggil Ya Muhammad? Nampak tak kepelikannya? Kalau dia orang Madinah, dia akan panggil Nabi SAW dengan gelaran. Ya Nabi Allah, Ya Rasulullah. Tapi dia tak panggil dengan gelaran. Maksudnya dia datang daripada luar Madinah lah, tak kenal Nabi. Dalam tak kenal Nabi, tiba-tiba dia tahu nama Nabi SAW. Ya Muhammad. Oh, tu dia. Itu kepelikan yang seterusnya dalam hadis ni. Dia kata apa? Akhbirni alil Islam. Ceritakan aku, dah ajarkan aku tentang Islam. Maka Nabi SAW pun sebutkanlah Islam itu kamu mengucap 2 kalimah syahadah, mendirikan solat, menunaikan zakat, berpuasa, puasa Ramadan okay, melakukan haji jika kamu mampu. Okay, ini kita panggil sebagai rukun Islam. Nabi SAW pun ajar rukun Islam pada dia lah. Okay, dan setiap satu rukun Islam ni, Masya Allah kita ada perincian-perinciannya. InsyaAllah kita akan hurai pada kelak-kelak akan datang perinciannya. And then kemudian dia kata apa? Qala sadaqta, tu dia. Lepas dah dengar jawapan Nabi SAW tentang Islam itu, dia pun sadaqta, kamu berkata benar. Ini pun pelik juga. Fa'ajibna lah, nampak dalam hadis tu kata fa'ajibna lah. Okay. Fa'ajibna lah. Apa maksud fa'ajibna lah? Kami pun pelik dengan, kata Sayyidina Umar, kami pun pelik dengan lelaki ni. Yas'aluhu wa yusaddiquh. Dia tanya Nabi SAW, tiba-tiba dia yang dia membenarkan Nabi SAW. Membenarkan tu maksudnya dia pula yang kata oh betul. Seolah macam kita nak tanya, okay, bayangkan kita tengah nak tanya seorang ulama, kan, Syekh, apa hukum sekian-sekian-sekian? Ulama tu kata hukum dia adalah haram. Kita pun cakap, betul. Apa yang awak cakap tu betul. Pelik tak? Kan kita yang nak tanya ulama tu, tiba-tiba kita yang kata yes or no. Yang kita tanya ulama, apa hukum pakai sekian-sekian? Ulama tu kata hukumnya haram. Kita cakap, betul. Kita tanya, tiba-tiba kita pula yang kata yes or no. Itu maksud saya normal. Yas'aluhu wa yusaddiquh. Pelik. Tu dia. Kemudian dia kata kat Nabi SAW, qala fa akhbirni 'alil iman. Khabarkan aku, ceritakan aku tentang iman pula. Nabi SAW pun sebutkan rukun iman. Antu'mina billah, beriman kepada Allah dan malaikatnya dan kitab-kitab yang diturunkannya, Zabur, Injil, Taurat dan Al-Quran. Okay? Wa rusulihi, dan semua para rasul. Okay, dan hari akhirat. Dan kamu beriman kepada qada dan qadar. Yang baik dan yang buruk. Kata para ulama, kenapa diulang perkataan tu'min ni pada qada dan qadar? Kalau kita tengok tadi tak diulang. Antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi, tak diulang kan? Kalau diulang dia akan jadi antu'mina billah wa tu'mina bi malaikatihi wa tu'mina bi kutubihi wa tu'mina bi rasulih. Kalau macam itu diulang. Tapi sekarang tak diulang. Dia hanya diulang pada qadar. Okey, pada qadar tiba-tiba Nabi SAW ulang balik perkataan wa tu'mina tu.
So kata para ulama ada beberapa sebab dan faedah kenapa Nabi SAW buat macam tu. Antara faedah yang kita boleh kongsikan ialah Nabi SAW nak bagi tahu yang setelah orang tu beriman kepada Allah, maka yang datang setelahnya tu insya-Allah mudah, kepada beriman kepada malaikat, kepada kitab, kepada rasul, kepada hari akhirat. Insya-Allah mudah. Tetapi dia akan diuji tentang berimannya dia kepada qada dan qadar. Kenapa? Sebab beriman kepada qada dan qadar ini susah, sukar, pahit. Okay, tak mudah untuk kita beriman kepada qada dan qadar kan. Na'udzubillah kan. Kalau orang tu ditimpa dengan satu takdir yang buruk, mampu ke dia nak hadap takdir buruk tu? Mampu ke dia nak redha dengan takdir yang buruk tu? Susah. Sangat susah. Kan? Sebab tu Nabi SAW highlight kan, dah ulang balik perkataan tu'min tu. Nampak? Antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina. Ulang balik. Untuk highlightkan perkara tadi tu. Kemudian apa kata kemudian apa kata lelaki tu? Sadaqta, kamu berkata benar. Okey. Qala fa akhbirni 'anil ihsan. Okey, khabarkan aku tentang apa dia ihsan. Qala an ta'budallah ka'annaka tarah fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Jadi sebelum kita pergi kepada perbincangan ihsan ini, ana nak bagi khulasah tentang isu Islam dan iman. Jadi kata para ulama kita, perkataan Islam dan iman apabila mereka datang pada satu konteks yang sama, pada satu ayat contoh, pada satu hadis contoh, dia akan membawa makna berbeza. Tapi apabila dia terpisah, dia membawa makna yang sama. Bila dia datang sekali, makna berbeza. Bila dia terpisah, makna dia sama. Okay. Bila datang sekali, maksudnya kalaulah anda sebutkan dalam satu ayat kan, anda cakap seorang Muslim itu mesti ada pada diri dia Islam dan juga iman. Waktu tu datang dengan makna berbeza. Tapi kalau anda sebut asing, kalau anda sebut seorang Muslim itu harus mempunyai Islam pada diri dia, anda pun masukkan sekali, hendaklah ada pada diri dia iman. Kalau anda kata contoh, hendaklah pada seorang Muslim tu ada iman pada diri dia, anda masukkan sekali, kena ada Islam pada diri dia. Okay, so bila dia disebut secara terpisah, makna dia sama. Bila disebut secara dalam ayat yang sama, contoh dalam konteks yang sama, makna dia berbeza. Okay. Kata para ulama, idza ijtama'a iftaraqa wa idza iftaraqa ijtama'a. Dan apabila dia berpisah, sama pula makna dia. Jadi kalau dia disebutkan pada satu ayat yang sama, okay, contohnya anda cakap, hendaklah pada seorang Muslim itu ada Islam dan iman pada diri dia, maka dia datang dengan dua makna berbeza. Waktu tu, iman datang dengan maksud amalan yang batin, kepercayaan hati apa semua, manakala Islam datang dengan maksud amalan zahir. Solat, zakat, puasa, haji zahir yang orang boleh nampak. Iman melibatkan amalan batin, amalan batin, amalan hati, tawakal, kita takut kepada Allah, macam tu. Itu kalau datang apa? Kalau datang sama-sama. Kalau datang asing-asing, Islam and iman is the same. Okay, itu khulasah dia. Kalau datang asing-asing, Islam and iman is the same. Okay. Kemudian dia tanya kepada Nabi SAW, khabarkan kepada aku dan ceritakan kepada aku tentang ihsan. Nabi SAW kata, ihsan itu adalah anta abudallah ka'annaka tarah. Kamu beribadah kepada Allah umpama kamu sedang melihat Allah. Fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Okay, kalau kamu tak dapat lihat Allah, maka ketahuilah Allah melihat kamu. Maka sesungguhnya dia melihat kamu. Jadi apa dia maqam al-ihsan ini? Maqam ihsan ni melibatkan dua aspek. Pertama, ibadah kepada Allah. Kedua, dalam ibadah itu kita mendatangkan dua lagi maqam. Apa maqam yang dua lagi ni? Kata para ulama kita dipanggil maqam al-musyahadah dan maqam al-muraqabah. Maqam al-musyahadah, bila kita beribadah, kita rasa macam kita tengah nampak Allah. Seolah macam Allah itu ada depan kita. Tu dia kan. Umpamanya macam kita manusia lah. Kalau kita kerja dekat shopping mall contoh, jadi cashier. Kalau orang supervisor dekat shopping mall tu nampak yang kita tengah kerja cashier ni, tengah ada depan kita. Kita kerja elok-elok ke kita buat malam-malam? Kita buat sambil lewa ke kita kerja betul-betul? Kita kerja betul-betul, kerja tekun-tekun, bos tengah tengok, supervisor tengah tengok, betul tak? Itu contoh kepada maqam al-musyahadah. Kita menghadirkan pada diri kita, rasa pada diri kita ni seolah Allah ada.
Seolah Allah ada depan kita, tengah duk perhati kita buat. Tu dia. Tu dipanggil maqam al-musyahadah. Nabi SAW kata, fa'in lam takun tarah. Tapi kalau kamu tak dapat melihat Allah, maka ketahuilah Allah sedang melihat kamu. Jadi ada orang timbulkan persoalan. Kita boleh lihat Allah ke? Sebab Nabi SAW seolah nak isyaratkan, kita boleh lihat Allah. Fa'in lam takun tarah. Kalau kamu tak dapat lihat, maksudnya nak isyaratkan, mungkin ada orang yang dapat lihat. Jadi itu menimbulkan persoalan. Seolah macam Nabi SAW nak bagi isyarat, kita boleh melihat Allah. Okay, cuma hadis ini dikhususkan dengan hadis lain. Maksudnya kita khulasahnya kita tak boleh lihat Allah kat muka bumi ni. Macam Nabi SAW sebut dalam hadis riwayat Imam Muslim, wa'lamu anna ahadakum lan yarallah fi hadhihi dunya. Atau kama qala Nabi SAW. Ketahuilah bahawa seorang daripada kalangan kamu itu takkan melihat Allah di dunia ini. Di dunia kita tak boleh lihat Allah. Dan ini menjadi ijma' di kalangan ulama akidah. Okay, Syekhul Islam Ibn Taymiyah dan sebagainya ada nukilkan ijma', kita tak akan dapat lihat Allah. Jadi apa maksud Nabi SAW jika kamu tak dapat lihat ni? Jika kamu tak dapat lihat ni dipanggil lihat dengan hati. Maqamul musyahadah tadi tu. Jika kamu tak dapat nak hadirkan maqamul musyahadah dalam hati, ketahuilah Allah sedang melihat kamu. Yang itulah dipanggil sebagai maqam al-muraqabah. Apa dia maqam al-muraqabah? Kita merasa kita diperhatikan. Kita merasa kita ni disaksikan oleh Allah. Itu dipanggil maqam al-muraqabah. Seolah Allah itu perhati setiap satu perbuatan kita. Kita rasa betul-betul. Macam orang cakap apa? CCTV ataupun kamera lita tertutup ni duk perhati perbuatan kita. Macam tu. Itu dipanggil maqam al-muraqabah. Okay, faham tuan-tuan dan puan-puan, itu dipanggil ihsan dalam ibadah. Kemudian kemudian kata orang tersebut, maka khabarkan kepada aku wahai Muhammad tentang hari kiamat. Okay, hari kiamat. Kata Nabi SAW, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Tidaklah yang ditanya ini lebih mengetahui daripada yang bertanya. Tu dia. Maksudnya Nabi SAW kenal tak lelaki itu siapa? Kenal. Nabi SAW kenal lelaki itu siapa. Bahkan Nabi SAW kata lelaki itu mungkin lagi tahu daripada Nabi SAW. Oh, tu dia. Siapa lelaki ni kan? Nabi SAW kata mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Tidaklah yang bertanya ini lebih alim, lebih mengetahui daripada yang bertanya. Masya Allah. Maka lelaki itu pun cakap, okey, kalau macam tu, akhbirni an amaratiha. Kalau macam tu, kalau kamu tak tahu bila berlaku kiamat secara spesifiknya, bila berlaku kiamat secara tepatnya, kalau macam tu tak apa. Bagi tahu dekat aku apa tanda-tanda kiamat itu. Tu dia. Maka Nabi SAW pun bagi tahulah dalam hadis ni, antalidal amatu rabbataha. Seorang hamba wanita itu melahirkan tuannya. Okey. Jadi maksudnya adalah, menurut pandangan yang kuat, maksud hadis ni, maksud perkataan Nabi SAW ni adalah antara tanda-tanda kiamat, okey, peperangan akan banyak. Peperangan akan banyak. Sebab bila peperangan akan banyak, akan ada tahanan perang. Tahanan perang daripada kalangan wanita akan dijadikan hamba. Bila dijadikan hamba, tuan hamba tu akan menggauli hamba wanita ni tadi, kemudian dia akan lahirkan apa? Akan lahirkan anak kepada tuan dia lah. Itu maksud. Itu maksud antalidal amatu rabbataha. Perang akan jadi banyak, tahanan perang akan jadi banyak, tahanan perang daripada wanita akan jadi hamba, hamba wanita tu akan digauli oleh tuan dia, and then hamba wanita tu akan melahirkan anak tuan dia. Akan melahirkan basically tuan dia sendiri. Itu maksud hadis ni. Okay? Itu antara tafsirannya lah. Dan itu tafsiran yang betul atau kuat insyaAllah. Itu tafsiran yang rajih. Okay? Walaupun ada sebahagian yang mentafsirkan maksudnya anak-anak akhir zaman ni dahaka. Okay? Anak-anak akhir zaman ni dahaka. Mak tu lahir macam umpama lahirkan bos dia. Sebab dahakanya anak seumpama macam mak tu lahirkan bos. Itu tafsiran kedua. Tapi tafsiran tu tak sekuat tafsiran pertama tadi yang saya sebutkan. Wallahu ta'ala alam. Wa antarul hufatal uratal alata ri'a asya'i tatawaluna fil bunyan. Tanda kedua kiamat, kamu akan dapati orang yang hufah. Hufah ni kaki ayam. Al-hafi asal dia. Okay, hafi ni orang kaki ayam. Urah. Okay. Urah ni orang yang tak berpakaian. Tu dia. Okay.
Al-alah ni kathirul iyal, banyak tanggungan, orang yang miskin. Banyak utang, banyak tanggungan. Kamu akan dapati orang yang tak berselipar, tak ada pakaian, miskin ke, banyak tanggungan apa semua ni. Yatatawaluna fil bunyan. Dia berkejar-kejaran untuk mencipta bangunan-bangunan yang tinggi. Ri'a asyak ni anda kena tengok je, anda terlupa dia. Okay, ri'a asyak. Ri'a asyak ni anda check balik. Okay, kamu akan dapati orang-orang yang tak berpakaian, okay, yang hanya berkaki ayam ini, yang tak ada, yang banyak tanggungan ini, yang kita kata miskin ini, mereka akan berkejar-kejaran dalam nak mencipta bangunan-bangunan yang tinggi. Maksudnya daripada miskin jadi kaya, ataupun bak kata orang Inggeris, from rags to riches. From rags to riches tu dia. Daripada dulu hidup gelandangan, tiba-tiba jadi CEO syarikat yang hebat tu dia. Okay. From rags to riches. Sekarang nak tanya tuan-tuan dan puan-puan. Sekarang banyak tak kisah orang macam tu? Kisah orang yang asalnya dia miskin and then tiba-tiba jadi kaya kan, buka bisnes apa semua, pokok jadi kaya kan, CEO kan untuk syarikat sendiri. Okay. So itu adalah kisah tentang yang antarul hufat al-urat al-alata ri'a asya' yatatawaluna fil bunyan. Ri'a asya' ni anak tengah check lagi. Anak terlupa. Nanti anak check ya. Ada kitab kat tepi anak. Kemudian thumma intalaqa. Kemudian lelaki tadi tu pun pergilah daripada situ. Okey. Beredar daripada situ. Falabithtu maliyan. Maka Sayyidina Umar kata, aku pun tunggulah seketika. Dalam riwayat As-Sunan, tunggu untuk untuk 3. Okay, 3 hari. Kata para ulama, mungkin maksudnya 3 hari. Maksudnya 3 hari jugalah lepas peristiwa ni berlaku, lepas orang tu beredar, Sayyidina Umar tunggu. Sayyidina Umar pun tunggulah untuk 3 hari kan. Untuk tertanya-tanya sepanjang 3 hari tu, apa yang jadi hari tu kan. Kemudian Nabi SAW pun panggil, Ya Umar, wahai Umar, atadri manis sa'il, kenal tak siapa yang tanya hari tu? Umar pun kata, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lagi tahu. Nabi SAW pun beritahu, qala fa innahu Jibril. Yang datang hari tu Jibril. Okay, itu Jibril yang datang hari tu. Atakum yu'allimukum dinakum. Dia datang kepada kamu untuk ajarkan kepada kamu agama kamu. Okey, dan daripada sini kita boleh dapat faedah yang malaikat ini boleh menyerupai manusia. Dan Jibril alaihi salam memang terbukti dalam banyak hadis dia boleh menyerupai manusia. Antaranya datang dalam bentuk Dihyah al-Kalbi, kan, sahabat yang terkenal sebagai suara sedap dan handsome dan tinggi. Jadi Jibril alaihi salam memang boleh menyerupai manusia. Dalam Quran ada peristiwa tentang malaikat menyerupai manusia pun ada banyak kan. Jadi memang sabit malaikat boleh menyerupai manusia lah. Okey. Dan asalnya bentuk Jibril ini mempunyai 600 sayap. Masya-Allah. Okay, di mana bulu sayap Jibril alaihi salam ini mampu menutup langit dan bumi. Besarlah. Jadi Jibril alaihi salam ni sangat besar. So wallahu taala alam bisawab. Itulah huraian hadis ni secara ringkas. Hadis yang dipanggil sebagai hadis Jibril. Hatta sampai Syekhul Islam Ibn Taimiyah pun ada kitab yang khusus syarah hadis ni sebab maknanya sangat besarlah dan tak sempat untuk anda sebutkan semuanya pada malam ni. Wallahu taala alam bisawab. Kalau ada soalan boleh tanya. Afdalnya kalau tanya tu tulis dekat chat sebab anda takut anda tak boleh dengar suara. Okey, anda dah jumpa dah. Ri'a asya' ay ru'atul ghanam. Anda lupa nak bagi tahu ru'a asya' ni, ri'a asya' ru'atul ghanam maksudnya pengembala kambing lah. Pengembala kambing. Yatatawalun yatanafasun, saling berlumba-lumba. Ni kalau ada soalan boleh tanya dekat chat ke. Okey. Sebab anda rasa tak dengar audio ni.
Okay, tak ada Ana check dekat Facebook je kalau ada soalan. Kalau tak ada soalan kat Facebook, Ana tutup lah. Okey, tak ada. So kalau tak ada soalan sampai sini sahajalah kuliah kita untuk malam ni. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Yang baik itu daripada Allah, lemah tersilap cakap itu daripada diri anda sendiri. Oh, ada soalan. Adakah soalan-soalan yang ditanya dalam hadis tu disusun mengikut keutamaan? Maksudnya bertanya tentang Islam dulu, kemudian iman, ataupun tentang rukun-rukun Islam. Kalau bertanya tentang tertib rukun Islam, maka dia mengikut keutamaan. Okay, kata para ulama dia mengikut keutamaan kecuali yang dekat last dengan second last, iaitu yang Nabi SAW sebut haji, dalam sebahagian riwayat haji dulu baru umrah. Okay, macam dalam riwayat dekat dalam hadis ketiga yang kita akan belajar dalam hadis ke-40 tu kan. Secara amnya dalam rukun Islam yang Nabi SAW sebut tadi itu disusun mengikut keutamaan. Okay, dalam hadis kedua ini, hadis ketiga kita akan belajar nanti hadis Bunyal Islam tu. Dalam hadis kedua ni, bila Nabi SAW sebut tentang rukun Islam, Nabi SAW sebut yang solat, mengucap dua kalimah syahadah, solat, zakat, puasa, haji. So itu memang ikut susunan dan keutamaan. Okay, kena ucap dua kalimah syahadah dululah. Sebab dua kalimah syahadah dipanggil sebagai aslul iman, syarat untuk masuk Islam. Okay, ulama ijma' nak masuk Islam kena ada iman and then kena ucap dua kalimah syahadah. Ini ijma'. Okay, melainkan orang tu bisu ataupun ada sebab-sebab tertentu. Adapun selain daripada mereka, tak ada keuzuran yang nak mengatakan bahawa kalau orang tu nak masuk Islam, mesti kena ucap dua kalimah syahadah. So itu priority number 1. Kena ucap dua kalimah syahadah. Adapun dari sudut susunan Islam, iman dan ihsan, itu dari sudut martabat dengan maqam. Okay, sebagai ulama kata itu pun dari sudut afdaliyah. So seorang yang Muslim tak sama macam seorang yang mukmin, dan seorang mukmin tak sama dengan seorang yang muhsin. Okay, menurut sebahagian ulama itu pun dari sudut afdaliyah lah. Dari sudut yang afdalnya kita ada muhsin paling atas, bawahnya mukmin, bawahnya lagi muhsin. So apa beza dia? Muslim adalah someone yang multazim bil awamiri wan nawahi. Orang yang lazimkan diri dia dengan arahan Islam suruh dan larangan yang Islam suruh dia tinggal. Itu Muslim. Mukmin dia multazim plus dia ada aspek dari sudut kepercayaan dia dalam hati dia lebih kuat dan tinggi, yang mana lepas tu akan menatijahkan amalan lagi banyak lah. So multazim tadi maybe kita boleh kata dia buat apa yang Islam suruh, tapi tak adalah banyak sangat dalam yang nawafil, dalam sunat. Mukmin dia akan tambah pada kepercayaan dalam hati dia and then pada amalan luaran dia. Sebab bila tambah iman dalam hati, amalan luaran pun akan tambah. Itu mukmin. And then yang paling atas kita ada muhsin. Muhsin ni pula orang yang lepas dah ada amalan yang banyak ni, nawafil pun ada, dia strive untuk dapat kesempurnaan dalam ibadah tu. So dia hadirkan sama ada maqam musyahadah atau maqam muraqabah. So ada dari sudut afdaliyah, ada juga ulama bincang macam tu. Okay. So itulah dia setakat yang Ana boleh jawab lah. So muhsin yang pertama lah, bawahnya mukmin, bawahnya muslim. Dan macam Ana cakap tadi, bila kita sebut muslim and mukmin secara pair, dia datang dengan makna yang berbeza lah. Okay, tapi bila kita bincang muslim dengan mukmin secara asing, muslim is mukmin, mukmin is muslim. Okay. Wallahu ta'ala alam bisawab. InsyaAllah kita jumpa pada minggu depan. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik Ustaz. Terima kasih.